Salam sejahtera saya ucapkan pada Puan Nuria dan rekan-rekan sekalian. Nama saya Hendry Untan Anamenecox dengan matriks number 69849. Pada hari ini saya akan membincangkan tajuk keunikan tradisi bertatu dalam kalangan masyarakat Kayan di Long Lamah, Baram, Sarawak. Pertama, pengenalan. Masyarakat di Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum seperti kaum Melayu, kaum Cina, kaum India yang merupakan tiga kaum yang terbesar di Malaysia. Sarawak, masyarakatnya yang terkenal dengan mempunyai tradisi bertatu, dan salah satunya adalah masyarakat Kayan yang masih mengamalkan tradisi tersebut. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji tradisi tak bertatu dalam masyarakat Kayan di Long Lamah, Baram. Seterusnya adalah objektif kajian. Objektif kajian ini mengandungi 3 objektif kajian, yaitu mengenal pasti jenis-jenis tatu yang ada pada masyarakat Kayan di Long Lamah. Kedua, mengkaji cara pembuatan dan fungsi pembuatan tatu pada masyarakat Kayan di Long Lamah. Dan ketiga, pengkaji juga ingin mengkaji bagaimana untuk mempromosikan atau memperkenalkan tatu masyarakat Kayan kepada masyarakat setempat. Seterusnya adalah persoalan kajian. Persoalan kajian ini, pengkaji memilih 3 persoalan kajian, yaitu yang pertama, apakah jenis-jenis tatu yang ada pada masyarakat Kayan di Long Lamah, Baram. Kedua, bagaimanakah cara pembuatan dan fungsi pembuatan tatu pada masyarakat Kayan di Long Lamah. Dan ketiga, apakah cara untuk mempromosikan atau memperkenalkan tatu masyarakat Kayan ini kepada masyarakat setempat. Bagi kajian lepas pula, pengkaji memilih 6 kajian lepas sebagai sumber rujukan untuk kajian ini. Yang pertama, menurut Sabitah Marikan, Ismail dan Muhammad Sahizan, metodologi kajian ini adalah salah satu kaedah yang digunakan untuk melaksanakan kajian ke atas subjek yang ditentukan mengikut disiplin yang teratur. Seterusnya, tradisi. Menurut Kamus Dewan keempat, tradisi ini bermaksud sesuatu kebiasaan yang kekal turun-temurun daripada zaman nenek moyang kita. Seterusnya adalah sejarah tatu. Menurut Stephen Gilbert, menyatakan bahawa kewujudan tatu manusia bermula sejak zaman purba lagi, sehinggalah dia menjadi tren kecantikan pada tubuh pada masa kini. Selain itu juga, pengkaji mengkaji makna tatu. Menurut Falimans, perkataan tatu ini berasal daripada perkataan bahasa Tahiti, yaitu tatau, yang bermaksud tanda atau tubuh yang bertanda. Seterusnya, pengkaji juga memilih jurnal yang berkaitan dengan jenis-jenis tatu Kayan. Menurut Sony, tatu pada badan setiap lelaki di Borneo mempunyai variasi motif dalam mempunyai banyak kelainan mengikut kaum, terutamanya bagi kaum masyarakat Kayan. Dan terakhir, pengkaji juga memilih asal usul dan tradisi bertatu masyarakat Kayan. Menurut Daniels, kaum Kayan ini berasal daripada Sungai Kayan dan berhijrah ke Apau Kayan, yang dimana terletaknya
yang dimana kawasan itu merupakan kawasan pendalaman di Sarawak. Tradisi tatu ini dikenali sebagai tedak dalam bahasa Kayan. Seterusnya, bagi metodologi kajian untuk kajian ini ada dua aspek, yaitu reka bentuk kajian. Kajian ini berbentuk kualitatif dan kuantitatif. Bagi instrumen kajian pula digunakan oleh pengkaji sebagai alat pengumpulan data menerusi konsep yang bersikap perspektif, pandangan, dan keterangan latar belakang. Seterusnya adalah instrumen kajian dan cara pengumpulan data. Dalam instrumen kajian dan cara pengumpulan data ini, pengkaji memilih 6 kaedah, yaitu kaedah pemerhatian, temu bual, soal selidik, sampel kajian, dokumentasi, dan rujukan. Bagi bahagian dapatan kajian pula, pengkaji dalam bahagian ini, pengkaji membahagikannya dalam beberapa bahagian. Antaranya bahagian jenis-jenis tatu yang ada pada masyarakat Kayan di Baram. Pengkaji mendapati ada 5 jenis tatu, motif tatu yang terkenal bagi masyarakat Baram, antaranya mata aso, jelaut, ipa olim, usung dian, dan bunga terung. Bagi dapatan kajian untuk mengkaji cara pembuatan dan fungsi pembuatan tatu pada masyarakat Kayan di Long Lamah ini, pengkaji mendapati 2 kaedah cara pembuatan tatu yang famous bagi masyarakat Kayan. Yang pertama adalah pembuatan secara tradisional atau lebih dikenali sebagai teknik tapping. Teknik tapping ini kaedahnya adalah sama dengan cara pembuatan tatu bagi masyarakat Kayak Iban yang menggunakan alat khusus dan proses pelakuannya sungguh lama. Seterusnya, kaedah moden. Kaedah moden ini lebih menggunakan kaedah penggunaan mesin supaya menghasilkan hasil yang cepat dan mudah untuk dilakukan pada masa kini. Seterusnya, maksud di setiap motif tatu bagi masyarakat Kayan. Setiap tradisi bertatu pada masyarakat Kayan mempunyai maksudnya tersendiri. Antaranya motif mata aso dan motif jelaut adalah motif bagi individu yang mempunyai pengaruh besar dalam puak mereka. Seterusnya, motif bunga terung dan usung dian pula adalah motif bagi seseorang individu yang sudah meningkat remaja atau sudah mencapaikan matlamat dalam hidup mereka. Menurut kepercayaan masyarakat Kayan, pada zaman dahulu, individu yang mempunyai tatu bukanlah individu yang sebarangan, tetapi individu yang mempunyai gelaran atau pangkat darjat yang teratas dalam sesebuah kaum tersebut. Seterusnya, pengkaji juga mengkaji bagaimana cara untuk mempromosikan atau memperkenalkan tatu masyarakat Kayan kepada masyarakat setempat. Seni tatu ini dapat menjadi salah satu sumber ekonomi terpenting bagi negeri Sarawak. Hal ini karena tradisi tatu ini memang patut diangkat menjadi salah satu aspek penting dalam pelancongan negeri Sarawak kerana ianya mempunyai sejarah dan keunikannya tersendiri. Oleh itu, pengkaji mengkaji bagaimana cara untuk mempromosikan tatu Kayan ini di luar dan di dalam negara melalui cara pertama media sosial, seterusnya selipkan pendidikan seni tatu ini dalam pendidikan seni di sekolah, ketiga pengiktirafan sebagai khazanah budaya Sarawak, dan terakhir melalui acara Tattoo Convention. Kesimpulannya,
Tradisi tatu ini masih lagi diamalkan oleh masyarakat Kayan di Long Lama. Walaupun tatu ini semakin sedikit menghilang dan mengalami perubahan berbagai aspek seperti motif, cara pembuatan, dan fungsi pembuatan. Oleh itu, pengkaji berharap amalan ini dapat dipelihara dan diteruskan oleh golongan muda supaya amalan ini tidak dilupakan dan disalahgunakan oleh mereka pada masa yang akan datang. Ini merupakan rujukan bagi pengkaji. Pengkaji memilih 6 sumber rujukan dan satu merupakan salah satu kaedah temu bual bersama wakil masyarakat di Long Lama. Sekian, terima kasih.